Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, kita masih lagi pada tajuk yang menceritakan tentang tafakkur, dan tafakkur itu ada beberapa perkara. Tafakkur itu ada di antara tafakkur membawa kepada berfikir dan renung tentang kekuasaan Allah. Sebab itulah kita sebut ulang-ulang kali, dan guru-guru kita pun selalu pesan kepada kita dalam kehidupan ini, setiap perkara yang kita lakukan perlukan tafakkur. Alim ulama mengatakan beza di antara solat di siang hari dan solat di malam hari adalah di siang hari itu kita perlu jemaah, di siang hari itu kita dilihat oleh orang, di siang hari itu solat-solat yang kita lakukan di siang hari adalah solat yang kita latih diri kita untuk atur masa dengan baik, dan adalah solat yang melatih diri kita untuk hubungan sesama saudara mara se-Islam, seagama. Sebab itulah orang lelaki kena keluar rumah jemaah. Sebab itulah orang lelaki kena 5 waktu sehari nampak dekat surau, nampak tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah yang laki-laki balik jemaah pimpin dengan ahli keluarga sekali lagi. Sebab itulah yang laki-laki tengah-tengah kerja dan perempuan tengah-tengah kerja siang hari buat solat duha. Itu semua untuk bantu kita, latih kita, kawal masa kita, dan melatih kita untuk bergaul dengan masyarakat supaya kuat masyarakat Islam. Tapi beza tujuannya dengan solat malam adalah solat malam itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang solat itu ada 2 khusyuk. Satu khusyuk solat adalah solat khusyuk pada solat. Khusyuk pada solat ni apa dia? Khusyuk ni bermakna menjaga. Khusyuk pada solat adalah kita menjaga waktu. Khusyuk pada solat adalah kita menjaga jemaah. Khusyuk pada solat adalah kita jaga sunnah-sunnah solat. Khusyuk pada solat adalah kita jaga saf yang rapi. Khusyuk pada solat adalah kita jaga benda-benda yang zahir. Khusyuk yang kedua adalah khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat adalah dalam solat kita tak ingat apa pun melainkan Allah Ta'ala sahaja. Ini yang Imam Ghazali sebutkan, siapa yang satu saat dalam solat dia lalai daripada Allah Ta'ala, solat tu wajib qada di sisi Imam Ghazali. Di sisi Imam Ghazali. Ini khusyuk yang dalam solat. Seseorang yang dah mencapai khusyuk dalam solat, dia akan mengetahui bahawasanya khusyuk dalam solat itu terlebih wajib berbanding khusyuk pada solat. Namun dia tak akan sampai kepada khusyuk dalam solat, melainkan dia terlebih dahulu khusyuk pada solat. Sunnah solat tak buat, apa semua tak buat, lambat solatnya, dalam solat pun bual-bual, sebelum solat pun bual-bual, terus masuk solat terjahnya begitu. Ini semua cerita hal keadaan kita. Setiap hari 5 waktu paling kurang kita solat, macam itulah keadaan kita solat. Kemudian nak harapkan khusyuk dalam solat, kalau khusyuk sekalipun itu dusta, ditipu oleh syaitan. Sebab apa? Buktinya mesti khusyuk pada solat terlebih dahulu. Macam mana nak dapat khusyuk dalam solat? Alim ulama mengatakan cara untuk latih dapat khusyuk dalam solat adalah kita solat waktu malam, tahajud. Solat malam itu latihkan kita khusyuk dalam solat. Nak latih khusyuk pada solat macam mana? Mesti solat siang hari. Mesti solat siang hari. Dan khusyuk dalam solat latihnya pada solat malam. Kenapa solat malam untuk latih khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat itu adalah kita hadirkan hati dan sanubari kita dalam solat. Itu yang dimaksudkan dengan tafakkur dalam solat. Setiap amalan kita buat, khusyuk dalam amalan itu adalah tafakkur. Tafakkur dalam solat itu nama khusyuk dalam solat. Nak tafakkur, training tafakkur, bangun malam. Training tafakkur, bangun malam dalam solat. Sampai ada ulama mengatakan mustahil orang itu khusyuk sepenuhnya dalam solat kalau dia bukan ahli bangun malam. Kalau dia bukan ahli bangun malam. Jadi dekat sini kita faham apa dia? Setiap benda ada medan latihan dia. Kalau nak khusyuk dalam solat, latihan dia adalah bangun malam. Nak khusyuk, nak jaga hubungan dengan masyarakat, latihannya adalah datang solat jemaah. Suatu Nabi mengatakan kalau saf yang tak lurus bermakna hatinya terputus. Latihan tu.
untuk kuatkan masyarakat. Semua benda ada medan latihan dia. Latihan untuk tafakur yang paling besar, yang paling laju jalan dan yang paling mudah adalah melihat wajah orang saleh. Lebih-lebih lagi dilihat oleh orang saleh. Melihat wajah orang saleh dan dilihat oleh orang saleh. Mana tempatnya tu? Rumah orang saleh dah tentu, tapi hari-hari 5 kali boleh pergi rumah orang saleh. Hari-hari 3 kali boleh pergi rumah orang saleh. Ganggu dia pula. Mana tempatnya? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Datang majlis ilmu pun tak datang. Dengan guru pun tak menghadap. Guru pun tak nampak dia. Kemudian dia balik rumah, dibuat sikit sebanyak ibadat. Dia jumpa balik kawan-kawan dia. Dia sangka dia dengan kawan-kawan dah sama. Oh, jauh sekali orang yang datang setiap hari majlis. Orang yang menghadap guru dia setiap waktu, orang yang khidmat dengan guru dia setiap waktu sekalipun, pun takut tak dapat. Dianya dah jarang sekali datang, sekali datang, sekali sekala datang, terus dia rasa, ini jemaah aku. I am part of this group. No, you are not part of the group. You are not part of the group. Being part of the group is very important. You don't have a choice. Tak apalah. Ana ini hari, malam ni ana rasa nak masuk grup sana lah. Ini hari anda rasa nak masuk grup sana lah. Setiap grup yang anda hadir mesti disiplin. Dan grup yang anda pilih berdasarkan apa Allah pilih untuk anda. Bukan ikut nafsu kita pilih. Wah, guru ni hebat lah. Guru ni handsome lah. Guru ni cantik lah. Guru ni bergaya lah. Guru ni kaya lah. Guru ni ada duit lah. Ikutlah dia. Guru ni ada style. Ikutlah dia. Guru ni sengkek lah. Guru ni miskin lah. Guru ni tak bantu bisnes aku lah. Guru ni tak ajak pada duit. Tak payah ikutlah dia. Itu bukan join group untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu join club. Register as ahli club. Club ni tak best lah. Maintenance dia mahal. Pergi club lain pula. Club ni tak best lah. Dia punya rumput dekat golf course tu tinggi sangat lah. Dia jarang trim the rumput. Pindah group pula. Ini bukan rumput punya cerita. Ini ilmu yang manfaat. Ini madat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan daripada Rasulullah SAW. Pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. You don't come and go as you like. Sebab tu selalu guru kita pesan, kita dalam majlis-majlis begini, ini bukan satu majlis yang kita datang sekejap and then kita keluar. Ini bukan majlis kita datang seminggu 2 and then kita keluar. Ini majlis yang kita committed, sebab dengan majlis ni adalah railway kita kepada jannah. Jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sini kita nak latih kita punya tafakur. Daripada sini kita nak latih kita punya khusyuk. Daripada sini kita nak latih kita punya disiplin. Daripada sini bila kau tengok wajah-wajah orang baik, baru kau nak latih kau punya husnudzan, sangka baik. Engkau punya su'udzan, sangka buruk. Di sini kau nak latihkan tawadukkan diri dengan kawan-kawan. Di sini kau nak latihkan diri mentakzimkan kawan-kawan yang lain. Di sini kau nak latihkan diri bahawasanya kau dengan kawan kau jauh. Di sini kau nak latihkan diri kau bahawasanya kau mengharapkan syafaat kawan-kawan kau. Belum lagi cerita gurunya. Baru cerita kawan-kawan seperguruan. Dengan guru apatah lagi. Sebab tu yang kalau tak datang majlis-majlis begini, tak datang kuliah, buat main-main, sejak datang, sejak tak datang, tak elok, sangat-sangat tak elok. Sangat tak elok. Ini kita tahu. Kita yang kawan-kawan pun boleh nampak. Antara kita kawan-kawan. Belum lagi yang betul-betul guru datang. Belum lagi yang betul-betul wali Allah datang. Belum lagi yang betul-betul syekh, mursyid, yang pembimbing kita kepada Allah Ta'ala datang. Kita kalau sekadar kawan-kawan, nampak kawan kita lama tak datang. Manalah kau, dan sekali-sekala nampak, dah PL kau dah lain. Kalau kau selalu datang, kau tak buat PL gini. Tapi dia dah lama tak datang, kita terasa hati, sekadar terasa hatilah. Bukan terasa sebab dia sakitkan hati, kita tak terasa sebab sedihnya aku tak nampak engkau. Kalau boleh aku nak kau datang, apa yang kau sibuk sangat sampai tak datang kuliah. Sekadar itu sahaja. Tapi kalau guru engkau rasa begitu, berapa stage engkau drop di sisi Allah SWT. And then you come menghadap sekali sebulan, kau you come menghadap sekali setahun, you come menghadap seolah-olah macam excellent student, you feel you dengan kawan-kawan semua sama, satu group. No, very, very far. Very, very far. Allah Ta'ala menilai setiap satu usaha yang kawan kita ambil untuk dapat ke majlis ni. Allah Ta'ala menilai setiap satu usaha yang kawan kita ambil untuk bukan hanya hadir majlis ni. Hadir majlis ni dengan istiqamah. Majlis seperti inilah, bukan maksud kita spesifikly majlis ni. Majlis-majlis seperti ini yang bawa pada ilmu manfaat. Allah hargai, Allah hargai.
dan Allah perhatikan setiap usaha kita yang tidak diusahakan untuk majlis ni. Allah perhatikan. Okeylah, kalau kau tak datang majlis begini, kita tak nampak dekat majlis begini, tak apa. Tapi sebab kau pergi majlis lain, alhamdulillah, bagus. Baik, majlis ni tak pergi, majlis lain tak pergi. Susah nak cakap. Benda ni bukan kita pilih. Oh ni, ini hari ada bakhur kayu, anak nak guna yang ni lah ini hari. Ini hari anak nak pilih bakhur lain pula. Dia bukan bakhur. Ini tanggungjawab kita pada Allah Ta'ala. Ini kita punya soal jawab dengan Allah Ta'ala. Allah SWT kalau tak buka ruang untuk kita mohon pada dia, kalau Allah Ta'ala tak sebutkan, wahai hamba-hambaku, mohonlah nescaya aku akan jawab, haram mana-mana manusia untuk doa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau tak arahkan manusia untuk ibadat pada Allah Ta'ala, haram semua manusia ibadat pada Allah Ta'ala. Semua kena duduk saja, tak boleh ibadat. Ni yang kita buat sekarang ni, arahan Allah Ta'ala. Ini yang kita buat sekarang ni bukan arahan yang membebankan kita, bahkan pintu kemuliaan yang Allah buka untuk kita. Allah beri kita ruang untuk ibadat, lalu diangkatkan kita pada peringkat yang mulia. Kalau bukan majlis-majlis seperti ini yang mengajar kita cara betul untuk ibadat pada Allah Ta'ala, yang menyedarkan diri kita, majlis macam mana? Sebab tu majlis begini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, malam ni Allah hadirkan kita dalam majlis seperti ini. Syukur pada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan kita betul-betul istiqamah zahir batin atas perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Amin. Allahumma amin. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga